Maksud tanah berdasarkan Seksyen 5 Kanan Tanah Negara, kita dapat lihat yang dia telah memperuntukkan tanah bahawa dia meliputi permukaan bumi dan semua benda yang membentuk di muka bumi itu, dan tanah juga di bawah permukaan bumi dan semua benda yang terkandung di dalamnya. Semua tumbuhan dan hasil semula jadi sama ada di atas atau di bawah permukaan bumi. Semua benda yang melekat atau terikat atau terpasang secara tetap sama ada di atas atau di bawah permukaan bumi, dan juga tanah yang diliputi air. Terdapat beberapa peruntukan undang mengenai pengambilan tanah. Antaranya kita dapat lihat dalam Seksyen 13 Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan bahawa tiada seorang pun boleh dilucutkan hartanya kecuali mengikut undang-undang, dan juga tiada undang-undang boleh memperuntukkan pengambilan atau penggunaan harta dengan paksa tanpa pampasan yang memadai. Daripada situ kita dapat lihat yang tidak boleh ada paksaan untuk mengecut hartanya, dan juga kalau nak ambil tanah tu berdasarkan pengambilan tanah, dia kena menggunakan pampasan yang memandai sampai kedua-dua pihak agree. Lepas tu kita dapat lihat juga pengambilan tanah, terdapat akta yang tersendiri iaitu Akta Pengambilan Tanah 1990 yang menyatakan dan memperuntukkan beberapa secara teliti pengambilan tanah itu, seperti prosedur dia, pemilikan tanah dia, semua itulah. Membentangkan tentang maklumat Akta Pengambilan Tanah 1960. Maklumat yang pertama adalah untuk menyatukan undang-undang berhubung dengan pengambilan tanah ataupun pentaksiran pampasan yang akan diberikan atas sebab pengambilan tanah tersebut ataupun perkara lain yang seangkatan dengannya. Okey. Manakala yang kedua adalah untuk menyeragamkan prosedur bagi semua negeri. So kalau tak ada akta ni, dia agak sukarlah untuk menyeragamkan prosedur tersebut. Sebab contohlah negeri Perak prosedur lain, negeri Sembilan prosedur lain. Sebab itulah ada akta ni. So yang ketiga adalah untuk mewujudkan satu mekanisme yang cepat untuk bagi tujuan pengambilan tersebut sekiranya tanah tu diperlukan dengan segera untuk tujuan pembangunan. So akta pengambilan ni dia ada dalam Seksyen 3 di mana dia ada cakap pihak berkuasa negeri ni dia ada kuasa nak ambil tanah tu secara paksa. So orang tu nak tak nak kena juga bagi. Kita boleh tengok kat dalam kes Yan Leon Finance, Sendal Berhad lawan Director of Lands dan Mines Penang, di mana pemilik ni dia ada telah dikeluarkan satu pemberitahuan untuk pengambilan tanah tu, tapi dia tolak sebab dia cakap dia rasa macam terancam lah, and cakap bahawa maksud yang diberikan tu agak kabur dan tak jelas. So ini menyebabkan maklumat pemberitahuan pengambilan tu tak sah dan terbatal. So mahkamah ni dia memutuskan bahawa kerajaan ni dia ada kuasa untuk mengatakan apa yang dia nak cakap ataupun apa yang dia tak nak cakap berkaitan dengan maksud awam ni atas hal yang tertentu. So apa jadi dekat pemilik tu? So pemilik tu tak ada pilihan lah, dia kena juga bagi tanah tu. Terdapat beberapa tanah yang boleh diambil. Antaranya adalah tanah milik, tanah yang dimiliki mengikuti hak yang sisi adat, tanah yang dimiliki dengan harapan mendapat hak ini. Tetapi terdapat juga tanah yang tidak boleh diambil oleh pihak kerajaan. Antaranya tanah milik persekutuan, tanah rizab persekutuan yang telah diwatakan, tanah kerajaan, dan juga tanah rizab, tanah lombong, dan juga tanah simpanan hutan. Bahagian bantahan pengambilan tanah. Kita dapat beberapa perkara di mana seseorang boleh bawa ke mahkamah atas rasa tak puas hati dalam pengambilan sesuatu tanah. Perkara tersebut ialah yang pertama, keluasan yang diambil, yang kedua, amount pampasan yang dibayar, yang ketiga, orang yang kepadanya pampasan dibayar, dan yang keempat ialah kadar pembahagian pampasan. Proses
Prosedur untuk membuat bantahan ke mahkamah dimulakan dengan plaintiff membuatkan bantahan dengan mengisi borang N kepada pentadbir tanah. Kemudian mereka perlulah membayar deposit seperti yang dikehendaki kepada pejabat pentadbir tanah. Kemudian plaintiff perlulah mengemukakan borang N dalam tempoh 6 minggu dari tarikh awal bertulis pentadbir tanah dalam borang G jika hadis semasa perintah dibuat, atau 6 minggu dari tarikh terima notis tawaran borang H, atau 6 bulan dari tarikh awal borang G yang mana dahulu luput jika tidak hadir semasa perintah. Pihak yang membuat bantahan hendaklah mendapat khidmat penilai semasa kes dibicarakan ke mahkamah. Okey, dalam proses ni kita boleh tengok sekiranya kita nak buat permohonan, kita boleh terus direct kepada pejabat berkuasa negeri, dan sekiranya telah pun diluluskan, maka PTG dia boleh buat satu pemberitahuan ataupun perisytiharan dalam warta kerajaan negeri menurut Seksyen 4 bahawa tanah berkemungkinan akan diambil. Dan pentadbir tanah ni bolehlah keluarkan notis kepada pihak awam dalam borang A. Dan sekiranya memerlukan sebarang siasatan, maka PTG dia boleh keluarkan surat kebenaran dalam borang B bahawa siasatan tersebut perlu dibenarkanlah kan. Dan jika telah pun dipastikan bahawa tanah tersebut akan diambil, maka bolehlah siarkan dalam warta kerajaan dalam borang D menurut Seksyen 8 Akta Pengambilan Tanah. Dalam proses pengambilan ini, Seksyen 10 dia memperuntukkan bahawa pentadbir tanah dia kena keluarkan satu notis awam dalam borang E yang menetapkan dari siasatan, masa dan tempat untuk mendengar segala tuntutan. Sebab pentadbir tanah ni dia ada kuasa lah ke atas dia, dari segi nilai tuntutan dia, dari segi nilai tanah, dari segi mendengar saksi, dari segi mentadbir sumpah dan sebagainya lah kan. Dan Seksyen 12 dia memperuntukkan pentadbir tanah ni dia kena keluarkan satu awak bertulis dalam borang G, dan awak bertulis tu dia kena filekan. Okey, dalam proses terakhir ni, sekiranya tersebut dia melibatkan kepada lot tanah, maka PT dia akan buat satu permohonan dekat Jabatan Ukur supaya lot tanah tu dapat diukur semula. Dan sekiranya telah pun diukur dan pemegang hak milik tanah tu adalah hak milik yang kekal, maka pejabat ukur ni dia akan serahkan kepada PT dari segi pendaftaran tanah tu baliklah kan. Dan jika tanah tersebut dipegang oleh hak milik yang sementara, maka tanah tersebut PT dia akan buat satu pindahan ke atas sepadan lot yang baru. Dan sekiranya PT dia tak boleh nak buat satu keputusan, maksudnya dia tak boleh nak buktikan satu kesahihan hak milik tu, maka dia boleh terus rujuk ke mahkamah dengan menggunakan borang N. Okey, terdapat beberapa kes mengenai pengambilan tanah. Antaranya ialah kes Goh Siang Piao dan Science Reality Sedian Berhad lawan The Collector of Land Revenue Wilayah Persekutuan. Saya akan menceritakan fakta-fakta mengenai kes ini, di mana plaintiff mempunyai 2 lot tanah di Kuala Lumpur dan dia tengah membina atau membangunkan tanah tersebut, dan didapati bahawa tanah mereka telah diambil oleh pihak berkuasa dengan papasan sebanyak RM74,375. Mereka seperti biasa, mereka tidak berasa berpuas hati dengan papasan tersebut, dan mereka telah memfailkan saman semula di mahkamah. Mereka telah mengatakan bahawa pengambilan tanah tersebut adalah bertentangan dengan Seksyen 13 Perlembagaan Persekutuan, dan defendant telah melawan balik dengan berhujah remedi yang sepatutnya adalah kriteriori dan mengatakan bahawa plaintiff telah memilih salah remedi tersebut. Keputusan bagi kes ini bahawa hakim telah menerima permohonan plaintiff tersebut dan telah memberitahu bahawa remedi kriteriori itu tidak boleh digunakan kerana faktor masa. Satu lagi kes yang saya ingin menceritakan mengenai pengambilan tanah ini adalah NJ Tiao Huang lawan Collector of Land Revenue Gombak, di mana kerajaan Selangor telah mengambil sebanyak 147 ekar yang dimiliki oleh 14 pemilik bersama. Ini tanpa bahagian ya, dengan papasan sebanyak RM2,219,620. Okey, mereka seperti biasa tidak berpuas hati dengan papasan tersebut, maka mereka telah membawa kes ini kepada Mahkamah Tinggi.
Mereka juga hakim Mahkamah Tinggi pada masa itu yang menjalankan kes ini telah memutuskan bahawa tiada untuk mengasingkan tanah tersebut kepada dua bahagian, iaitu bahagian utara yang luas dan selatan yang kecil, dan memberi papasan sebanyak RM2,413,125. Masih tidak berpuas hati dengan keputusan mahkamah, plaintiff 14 pemilik bersama tu telah merayu ke Mahkamah Persekutuan, di mana rayuan mereka telah diterima dan hakim telah memutuskan bahawa tanah itu tidak boleh dibahagikan dan hendaklah dikirakan secara bersatu, jadi dan mendapat pampasan sebanyak RM2,500,000. Kiranya ada pihak-pihak berkepentingan yang tidak berpuas hati dengan award bertulis yang didaftarkan oleh pentadbir tanah, maka dia boleh terus buat rayuan bertulis ke Mahkamah Tinggi dengan menggunakan borang N. Saya akan menceritakan tentang Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta ataupun boleh disingkat sebagai JPPHK. JPPHK dia memainkan peranan yang sangat pentinglah untuk pembangunan negara, di mana dia bagi perkhidmatan yang sangat dipercayai and sangatlah profesional lah. Fungsi dan aktiviti jabatan ni adalah untuk diperkembangkan untuk memenuhi keperluan kepakaran yang berkaitan dengan industri harta tanah. Peranan dia adalah untuk sebagai penasihat kepada kerajaan dan agensi ini dalam segala aspek berkaitan dengan penilaian, perundingan dan seangkatan dengannya. Dia juga sebagai pakar runding kepada kerajaan dan agensi ini untuk memberikan perkhidmatan perundingan dalam aspek kajian kemungkinan pengurusan harta dan perjalanan harta. JPPH ni dia akan bantulah Kementerian Kewangan dalam melaksanakan polisi berkaitan dengan harta tanah, dan jabatan ni dia akan bagi bantuan lah bagi mengumpul, menerbit dan menyebarkan informasi harta tanah. Dia juga bagi latihan, dia berikan latihan dalam bidang yang berkaitan dengan penilaian harta tanah ni dan perkhidmatan harta. Seterusnya dia menjalankan pendidikan dan membangunkan dalam bidang berkaitan harta tanah. Okey, kesimpulannya, dengan ini kita dapat melihat pada peringkat awal ketentuan mengenai tanah, keluasan yang terlibat, jumlah papasan dan mereka yang menyebut papasan telah dipastikan. Prosedur-prosedur yang seterusnya selepas itu ialah tindakan-tindakan susulan seperti pendataan cukai, pengeluaran hak milik sambungan dan pemilikan secara rasmi dibuat. Jadi pengambilan balik tanah perlu diuruskan secara berhati-hati, kerana jika salah urus, ia mungkin akan dicabar kesahihannya di mahkamah. Prinsip asas undang-undang tentang hak individu ke atas hal tanah. Okey, kesimpulannya, dengan ini kita dapat melihat pada peringkat awal ketentuan mengenai tanah, keluasan yang terlibat, jumlah pampasan dan mereka yang menerima pampasan telah dipastikan. Prosedur-prosedur yang seterusnya selepas itu adalah tindakan-tindakan susulan seperti pindaan cukai, pengeluaran hak milik sambungan dan pemilikan secara rasmi dibuat. Jadi pengambilan balik tanah perlu diuruskan secara berhati-hati, kerana jika ia salah diurus, ia mungkin akan dicabar kesahihannya di mahkamah. Prinsip asas undang-undang tentang hak individu ke atas hal tanah perlu dilaksanakan. Jadi, PK perlulah perhatian dan berwaspada semasa menguruskan pengambilan tanah supaya setiap tindakan yang diambil tidak melampaui perkara 13 Perlembagaan Bersekutuan.